Dan aku khawatir dia akan menggantikan agamamu atau akan merosakkan bumi. Ini kata Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Fir'aun ni dalam Al-Quran, Fir'aun antara yang sering disebut dalam banyak surah. Antaranya Fir'aun ini disebut dalam keseluruhan Al-Quran sebanyak 74 kali. Yang pertama kali dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 49 hingga 50. Dan juga dalam ayat dalam surah Al-Mu'min yang kita bacakan tadi. Dan Fir'aun ini yang hidup ataupun memerintah pada zaman Nabi Musa AS ni disebut, ada yang menyebutkan Ramses II. Dan jasadnya boleh dilihat pada hari ini di Mesir, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yunus, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Dan hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi bukti bagi mereka yang sesudahmu. Tapi banyak orang yang melalaikan tanda-tanda kekuasaan kami. Apa maksudnya? Maksudnya ramai orang yang buat perangai macam Fir'aun. Orang yang lupa. Walakinna aksara wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia lupa tentang tanda-tanda yang kekuasaan kami, yang telah kami tunjukkan, kata Allah SWT. Sebab tu ramai orang lupa tentang sejarah Fir'aun dan banyak mengulangi seperti apa yang Fir'aun buat, dosa yang Fir'aun buat. Antaranya mengaku jadi Tuhan. Sebab tu tuan sekalian, kalau kita perhatikan antara Namrud dengan Fir'aun. Namrud dengan Fir'aun, apa persamaan dia? Persamaan dia mengaku jadi Tuhan. Dan kalau mak-mak Nabi lain ni, antaranya yang terkenal dalam sejarah iaitu Fir'aun dengan Namrud mengaku jadi Tuhan ni. Kalau nama Nabi Musa, Fir'aun. Kalau nama Nabi Ibrahim, Namrud. Tapi bila Allah sebut, kebanyakan manusia ni lupa. Kebanyakan manusia, wa inna katsiran minan nasi fi an ayatina laghafilun, ni lupa tentang orang-orang buat dosa. Sehinggalah akhir zaman umat Nabi Muhammad ramai yang mengaku jadi Tuhan. Sama ada secara resmi mengaku dia Tuhan, aku ni Tuhan, sebut dia ni Tuhan, ataupun dia mengambil tugas-tugas Tuhan, mengambil peranan Tuhan, kononnya dalam memberi rezeki atau menetapkan sesuatu atau apa saja. Ni kenapa? Kerana manusia selalu lupa dengan apa yang pernah Fir'aun buat dan juga Namrud buat. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, apa lagi persamaan Namrud dengan Fir'aun? Namrud kita dah bincang dulu, nama Nabi Ibrahim. Namrud ini dia akhirnya mati dengan hina. Mati dengan apa? Mati sebab lalat ya. Ada kata nyamuk, ada kata lalat. Tapi tak apalah, benda kecil belaka, serangga kecil. Masuk dalam telinga, gigit, 3 hari mati. Kenapa? Kerana dia rasa dia gagah. Namrud ni, kalau 10 orang lawan dia tu, dia biasa-biasa. Dan Fir'aun mati dalam air. Kenapa? Kerana Fir'aun ni dia kononnya dia suka menghina air, dia memperlekehkan air. Bahkan dalam riwayat menyebutkan dia buat kita kata macam ampangan ataupun tempat dia tinggal tu tinggi pada air. Dan dia beritahu bahawa sungai Nil tu lalu di bawah istana dia. Jadi dia boleh kontrol sungai Nil. Dia boleh kontrol. Maknanya dia ni dengan air ni sombong. Itu akhirnya Allah hinakan dia mati dalam air.
Sebab tu gila perhati tuan-tuan sekalian. Kalau kita orang Melayu ni, kalau orang kata kalau tok bomo buaya, mati gigit buaya. Kalau tok bomo ular, mati batuk ular. Agaknya begitu kot. Lebih kurang tu kot. Pasal berasa hebat dengan ular, akhirnya mati batuk dia ular. Berasa hebat tangkap buaya, mati kena bahan buaya. Macam ahli serkah, ahli kita selalu tengok dalam apa nama tu, National Geography dulu, dengan binatang main-main ular, buaya, mati di bahan buaya. Boleh jadi begitu kot. Tapi kalau Firaun ni sebab dia sombong antaranya dan selalu menghina air, akhirnya dia matikan air. Dan banyak lagi lah persamaan di antara Namrud dengan Firaun ni. Apapun dosa dia, dia mengaku dia ni Tuhan. Dan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada satu tajuk, orang-orang yang mati hina kerana mengaku ataupun memperlekehkan Tuhan. Tuan-tuan boleh tengok. Ada tujuh orang dalam dunia ni mati kerana mencabar Tuhan. Antaranya kalau saya ingat, saya tak silap saya, hampir nak jadi presiden Brazil, silap saya. Dia kata tidak ada orang yang boleh menjatuhkan, menurunkan saya daripada daripada kerusi presiden ini, walaupun Tuhan sekalipun. Besok sebelum kita panggil pertabalan itu, mati dia. Mati. Ada seorang penyanyi zaman, saya tengok tahun berapa, disebut dalam itu, dia mengatakan dia sangat terkenal. Ya, memang dia terkenal. Kita tak kenal pun. Tapi orang perasan macam tu. Dan dia kata bahkan dia lebih terkenal dari Tuhan. Mati dia. Mati kena tembak oleh peminat dia sendiri. Mati. Kemudian adalah beberapa orang lagi yang mati kerana mencabar Tuhan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, walaupun sudah berulang kali Allah peringatkan, termasuk Namrud, termasuk Firaun, termasuk orang-orang yang sombong dengan Tuhan, yang nabi-nabi, umat yang nabi-nabi kita dah bincang dulu, tapi seringkali ada saja umat yang sentiasa mengulangi dosa-dosa yang dulu sehingga menyebabkan dia diazab oleh Allah SWT. Dan tuan-tuan sekalian, buktinya Allah benarkan wahyu yang dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat Nabi SAW. Dia beritahu bahawa Allah maklumkan, Allah firman, hari ini kami selamatkan jasad kamu, yakni dia terdampar di pantai, untuk menjadi bukti sesudahmu, yakni sampai sekarang. Kalau tuan-tuan tengok kajian terhadap mayat Firaun tu, Ramses itu, dia ada garam dalam badan dia sebab dia minum. Kan kita kan sebelum lemah kan kita telan air banyak. Orang mati lemah kan perut buncit, air penuh dalam tu. Dia ada garam itu. Dan garam itu garam di laut itulah, di laut yang dia mati itu. Ya. Sebab dia punya laut ni kan berbeza-beza. Laut Mediterranean lain, laut Pasifik lain, airnya tu. Sebab tu kehidupan dalam laut pun lain. Jadi tuan sekalian, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita sekarang ini bahawasanya Firaun itu memang mati tenggelam, dan kita boleh lihat jasad dia sampai hari ini. Kemudian tuan sekalian, selain daripada Firaun, dalam kisah Nabi Musa ni, Allah juga menyebutkan tentang, sekali dengan Firaun ni Allah sebut tentang Haman. Siapa dia Haman? Tidak banyak. Saya tengok dalam Qamus Al-Quran tadi, iaitu antaranya dia ni adalah penasihat kepada Firaun. Di zaman Firaun ni ada 3 orang. Firaun, bos, Haman, penasihat pada Firaun, Qarun, orang paling kaya zaman Firaun. Zaman umat paling kaya atau kita rakyat paling kaya zaman Firaun, Qarun. 3 orang ni Allah sebutkan serangkai dalam Quran. Kadang-kadang serangkai, kadang-kadang tidak. Antaranya disebutkan dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Mu'min. Itu dia Haman itu. Dan Haman ini dalam kita tengok dalam Qisasul Anbiya Imam Ibn Kathir ada diceritakan. Dan kalau kita perhati tuan-tuan dalam Qisasul Anbiya, cerita
apa kita cerita-cerita Nabi ni, kalau Raih Ibn Katsir itu yang banyak antara banyak cerita tentang masalah Nabi dengan umat, antaranya Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi kan? Juga Nabi Ibrahim. Kita perhatikan ada dalam Qisasul Anbiya, ada yang Nabi-Nabi yang tidak begitu kita tak kata popular lah, tidak begitu banyak. Contohnya Nabi Idris. Nabi Idris hanya diceritakan begitu sepintas lalu. Kaumnya pun Allah tak sebut. Apa masalah dia dengan kaumnya pun Allah tak ceritakan. Nabi Adam sendiri, bukan masalah Nabi Adam, tapi Nabi Adam sendiri masalah dengan anak Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Kalau kita tengok Nabi Nuh, agak panjang juga, tapi tidak sepanjang Nabi Musa. Kemudian Hud, Saleh, kita dah bincang semua tu. Dan kalau kita perhati juga tuan-tuan, yang banyak juga ceritanya adalah, atau kisahnya, tapi tidak dalam Quran, dalam Qisasul Anbiya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kisah Nabi Muhammad ni sangat panjang. Walaupun umurnya pendek, umurnya sebentar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi kisahnya panjang. Kisah siapa? Kisah umatnya. Kisah umat Nabi Muhammad panjang sampai bila? Sampai kiamat. Kisah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, itu sedikit tentang Firaun dan tentang Haman yang disebutkan dalam Quran yang berhubung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam kisah orang zalim ini, dia terlalu panjang cerita dia tentang, saya ringkaskan dalam Qisasul Anbiya ni. Saya tengok dalam Qisasul Anbiya lebih ringkas dan lebih tepat untuk kita bincang sekadar 40 minit setengah jam ini. Allah Ta'ala menceritakan antara lain kisah Nabi Musa dengan ayat wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, yakni kepada umatmu, kisah Musa di dalam Alkitab, ini Al-Quran ini. Sesungguhnya ialah seorang yang dipilih dan seorang rasul sekaligus nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebuah kanan gunung Tur, dan mendekatnya kepada kami pada waktu ia bermunajat kepada kami. Dan kami telah mengandungkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ini adalah surah Maryam. Tuan-tuan sekalian, Allah sebut wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah, wazkur, sebutlah, uzkur, sebut, cerita, sampaikan, sebarkan fil kitab. Allah sebut ini pada siapa Allah perintahkan uzkur, wazkur ini, uzkur ini fi'il amal, kepada siapa perintah? Kepada Nabi untuk diceritakan kepada umatnya. Kalau dulu zaman Nabi tu umat dia hidup, nampak. Kalau yang sekarang kita fil kitab dalam Quran itu tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Batu tuan-tuan, 74 kali Allah sebut tentang Firaun. Maknanya kan Nabi sebut, siapa baca Quran satu huruf tu 10 pahala. Firaun yang ada dalam Quran itu berapa kali kita baca? Firaun, sebut nama Firaun boleh pahala. Sebab dalam Quran. Mana sebutnya tuan-tuan, walaupun begitu sebab dia jahat, tapi Allah sebut dalam Quran itu untuk apa? Untuk diambil iktibar. Sungguhnya kata Allah SWT pada Nabi kita Muhammad SAW, innahu kana mukhlishan, sungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul, sekaligus seorang nabi, wa kana rasulan nabiyya. Dan semua ni tuan sekalian, cerita Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Isa AS, dan sampai Nabi Muhammad, semua orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu. Kalau zaman Nabi SAW itu orang Yahudi dan Nasrani sangat tahu, sangat tahu.
Cuma yang akhir zaman ni wallahu alam, tapi saya rasa dia tahu. Dia tahu pun. Macam kalau tuan-tuan boleh tengok, saya dah cerita belum kat sini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tajuk dia 40. Brother Lim. Dia hantar anak perempuan dia hantar belajar di tadika. Tadika tu di gereja. Lalu dia kan nama dia Lim, apa nama? Saya tengok nama dia. Lim? Jadi orang tanya dia, mula-mula daftar tu, cikgu yang daftar tu tanya, awak ni Cina ke Melayu? Dia kata, saya Cina. Pasal apa anak awak pakai tudung? Anak saya Islam. Tapi kenapa awak nama Cina, anak awak nama Cina? Apa nama Cina, awak nama Cina ni? Siapa? Islam boleh nama Cina. Jadi dia tanya pula, bolehkah Islam ni nama Cina, biasakan nama Melayu? Dia tidak mestinya. Islam boleh nama apa yang penting makna baik. Oh begitu. Ini 1-0. Dia kata. Lepas tu 2-3 hari tu pengetua pula nak jumpa. Dia tanya, kenapa awak hantar anak awak ke gereja ni? Belajar tadi ke gereja awak tak bimbang ke? Dia kata, sebab saya sayang Yesus. Sayang Yesus. Dia kata, macam mana awak orang Islam sayang Yesus? Dia kata, saya orang Islam mesti sayang Yesus. Kalau kami tak sayang Yesus, kafir kami. Kami tidak Islam. Walaupun kami beriman kepada 24 Nabi yang lain, tapi kami menolak Yesus. Kami tak percaya Yesus ini Nabi kami tidak Islam. Macam mana pula macam tu? Sebab tu saya sayang Yesus. Dan kami ikut sunnah Yesus. Dia sebutlah dalam chapter berapa-berapa, verses berapa-berapa dalam Bible itu yang ceritakan bahawa Nabi Isa ni bersunat. Dia kata, kami orang Islam sunat, awak bersunat tak? Tidak. Jadi saya dengan awak, mana sayang, mana cinta Yesus? Saya ke awak? Kata padri itu, awak. 2-0. Lepas tu solat dan sebagainya, tuan-tuan tengok sendirilah, itu pula yang lebih-lebih tu. Tapi nak sebut yang tuan-tuan, dia tahu sebagaimana Allah sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni, mereka kenal sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian tuan sekalian, Allah Ta'ala perintahkan supaya diceritakan tentang Nabi Musa ni kepada umat Nabi SAW, termasuklah kita hari ini. Untuk apa tuan-tuan? Untuk diambil iktibar. Apa iktibarnya tuan-tuan sekalian? Antaranya tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Qasas ayat 1 hingga 6 ni, panjang ayatnya, saya bacakan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Ini adalah ayat Alkitab, yakni Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Tuan-tuan perhati. Dan sesungguhnya Firaun itu termasuk orang yang membuat kerosakan, dan kami hendak memberi kurnia kepada orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang mewarisi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami pelihara dan akan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Firaun telah membuat sewenang-wenang di muka bumi dengan menyembelih anak-anak lelaki. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia menyembelih anak-anak lelaki dan dia membiarkan hidup anak-anak perempuan. Tuan-tuan sekalian, dalam dunia ni kalau kita perhatikan, selalu kadang-kadang berlaku benda terbalik. Dulu orang Arab pun begitu kan, yang sebelum itu. Kemudian zaman Nabi dia bertukar pula.
Sebelum Nabi lantik dia rasul, dia bunuh anak perempuan. Kemudian begitulah silih berganti, tak? Ada yang tak suka anak lelaki, ada juga macam tu. Kerana bimbang, ganas sebagainya. Akhirnya tuan sekalian, dosa bunuh anak kecil lelaki dan perempuan ni berulang-ulang sampai sekarang. Dan sekarang ni lagi teruk. Dia tak kira lelaki perempuan, dia bunuh belaka. Sebab tu kena ceritakan, Allah perintahkan Nabi supaya ceritakan kepada umatnya tentang kejahatan-kejahatan Fir'aun ataupun umat terdahulu yang Allah Ta'ala azab. Kerana buat dosa-dosa tu sebahagian dosa saja, sebahagian dosa. Macam Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan, dia membunuh anak lelaki dan biarkan anak perempuan hidup, dan dia lawan Nabi Musa. 3-4 kalau dia buat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, umat Fir'aun tak diceritakan ada melakukan liwat atau gay atau lesbian. Umat Fir'aun tak diceritakan pula jenis timbangan ni, menipu timbangan. Itu Nabi Syuaib. Apa sajalah dosa-dosa umat terdahulu, dia sebahagian saja. Yang ni bahagian dosa ni, sebab tu dia azab ni. Tapi umat Nabi Muhammad, tuan-tuan sekalian, perhatikan. Semua dosa umat Nabi Muhammad buat. Bukan semualah, tapi banyak yang buat. Tapi kerana kasih sayang Allah Ta'ala, dengan berkat Nabi yang terakhir itu, Allah tangguhkan azab. Sebab tu Allah suruh ceritakan itu, supaya kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang sedang berlaku sekarang. Kalau mengaku Tuhan, saya sebut awal tadi, Fir'aun mengaku Tuhan. Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW bukan saja mengaku Tuhan, mengambil tugas Tuhan. Saya dah fikir kalau Fir'aun tu munasabah jugalah. Dari segi logik lah, bukannya betul pun, tapi munasabah lah. Sebab dia kaya, dia banyak harta, dikelilingi oleh penasihat-penasihat, ada istana besar, tak pernah sakit katanya. Lepas tu Dayan ramai, macam-macam dia. Harta macam-macam. Patutlah dia mengaku jadi Tuhan pun. Tapi kalau susah, lepas tu selalu demam, kena panas sikit sesema, duit tak banyak mana pun, adalah dalam 200-300 ribu lah kalau ada pun. Lepas tu adalah master satu ke PhD satu. Mengaku lebih cerdik pada Tuhan. Pelik lalu. Fir'aun, kalau Fir'aun hidup, Fir'aun kata, tak sampai tarikh aku lagi nak mengaku Tuhan. Begitu. Namrud, kaya Namrud. Kaya. Ya. Kaya. Hebat. Dari segi kekuatan tentera dia kuat. Ada kerajaan. Patutlah dia mengaku jadi Tuhan. Dari segi logiknya munasabah jugalah. Tapi kalau orang sekarang ni cuba mengambil alih tugas-tugas Tuhan atau mengaku jadi Tuhan, tak munasabah, sangat tidak munasabah. Sangat tidak munasabah. Sebab apa tuan-tuan kena ceritakan dan bacakan supaya kita sentiasa boleh mengambil iktibar daripada perkara ini. Kemudian di sini sebutkan secara dan kami akan teguhkan kedudukan kamu di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tenteranya apa yang mereka khawatirkan dari mereka itu, apa yang mereka bimbang itu, apa yang Allah nak lihatkan kepada Fir'aun itu, iaitu mereka duk lawan sangat, nak suruh bunuh anak lelaki ni, bimbang takut nanti dari kalangan bangsa Bani Israel ini akan memerintah Mesir. Yang tu dia takut sangat tu. Dan akhirnya Allah buktikan memang akhirnya Nabi Musa berjaya membunuh Fir'aun. Yang tu dia takut akhirnya. Bahkan yang peliknya lagi, yang dia bimbang-bimbang itu rupanya duduk di bawah bumbung, sebumbung dengan dia, yang dia beri makan, yang dia jaga, yang dia belai, yang dia layan. Yang itulah yang akhirnya menjatuhkan dia. Itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kerja Tuhan kita tak tahu. Yang paling mudah lah, saya buat contoh. 3 minit lagi nak isyak.
Ada sahabat saya, dia catering. Kemudian anak dia meninggal. Dia saya pergi ziarah dia kata, saya mulanya kecil hati dengan anak saudara saya. Anak saya buat kenduri tapi tidak ambil dengan dia. Tak ambil dengan dia, ambil dengan orang lain. Saya kecil hati. Tapi inilah antara hikmah Allah SWT. Apa dia? Pagi anak saudara dia tu, anak saudara kenduri hari Sabtu. Pagi Sabtu tu anak dia meninggal. Oh, dia kata kalau saya ambil catering, masak, anak saya meninggal, mati saya dia tu. Mati cuma sebut tuan-tuan, kadang-kadang bila kita rasa benda tu tak elok bagi kita, belum tentu lagi tak elok. Benda tu elok. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita rasa elok bagi kita, belum tentu lagi elok. Kadang-kadang benda tu tak elok bagi Allah. Sebab tu kadang-kadang bila kita berdoa belum dapat lagi tuan-tuan, mana belum layak untuk kita terima lah. Kalau kita berdoa nak kaya, Allah tak beri kaya, ada sebab. Kita nak alim, Allah tak bagi lagi alim, ada sebab gitu. Tapi kita sentiasa berusaha lah, bukan saja doa saja. Tak, kita nak sihat, tak sihat lagi, ada sebab Allah tak beri lagi tu. Allah sentiasa menerima doa. Cuma tunai itu belum lagi. Itu yang besar ni macam Fir'aun lah. Kononnya nak bunuh, nak jaga supaya tak jatuh kerajaan dia ni. Tak bunuh anak lelaki sampai bergilir. Mula-mula tu tiap-tiap tahun. Bimbang pula tiap-tiap tahun tak ada lelaki, nak beranak macam mana pula anak perempuan. Dia bergilir. Nabi Harun lahir semasa tidak dibunuh. Tahun itu. Nabi Musa lahir masa tu tahun dibunuh anak lelaki. Tapi dengan peraturan dan perancangan Allah SWT, akhirnya orang yang bimbang menjatuhkan kerajaan dia tu masuk dalam rumah dia dan dia besarkan dan dia belai. Tuan tak sempat tuan-tuan kita nak bincang bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada bonda Nabi Musa AS. Wahyu, apa maksud wahyu itu? Dan dengan yakin dan dengan penuh kesedaran, ibu Nabi Musa AS menghanyutkan Nabi Musa dan akhirnya berjumpa dengan ditemukan oleh bonda Asia, bonda angkat Nabi Musa AS. Kemudian jadikan anak angkat, kemudian besar dalam istana. Kemudian akhirnya bonda Asia yang mengikut agama Nabi Musa AS, tapi ayah angkat Nabi Musa, Fir'aun, tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan dia mati dalam keadaan kufur. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Sekali saja tuan-tuan yang baik ta'ala dalam kalimat saya sesuai dengan lafaz yang taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Halo, halo, iya saya. Betul. Dalam juga belakang. Saya bilang itu buat chain kan, chain view. Masuk dalam itu dekat sekolah di tepi. Okey, you sampai share kan, share view. Terus masuk dalam tu ya. Sampai share dia masuk dalam tu. Itu masjid-masjid besar kan. Kalau you naik itu, kalau you daripada itu dari Gombak ke Beliuk, you naik itu highway dia kan. Akan ada masjid sama sekolah tepi highway ni kan. Itu masjid lah. Bukan buat itu sana itu mau berdua punya masjid tepi highway ni kan. Itu tepi jalannya. Itu bukan, itu 53 ni masjid. Kenapa tak mau pasang baru kosong? Boleh. Lagi awal lagi boleh. Tak kisah.
you nak visit sana, you mau mari terus call saya. Apa saya ada, saya terus ada besok saya tidak pernah mengaji. You mau mari call saya. Ada saya punya dia masjid, bukan dalam masjid. Dia punya kuartus saya. Betul. Okey.